Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga pendidikan agama dalam Islam. Yang mana kita sampai itu pada bahagian yang kedua buku ni, itu berkenaan dengan usul ataupun tata cara golongan yang tersesat daripada Islam. Mana nak kebaikan tapi tersesat. Maka ada juga yang jahat pun ada jugalah. Tapi kita kata kumpulan ni macam mana ahli sunnah itu ada tata cara dia, ada sifat dan juga perangai tingkah laku mereka, disiplin mereka dalam belajar. Begitu juga kumpulan ini ada juga perangai juga tingkah laku mereka yang dapat kita perhatikan. Memang kumpulan sesat itu banyak. Ada dari segi akidah, ada segi ibadah, ada macam-macam Tapi dalam masa yang sama, asas dia lebih kurang sama. Asas mereka ada lebih kurang sama. Tidak ada beza, jauh jarak perbezaan mereka. Ya. Ustaz, kita nak jawab kalau orang tanya, macam mana kita tahu yang itu sahih? Hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Hadis ke sahih kan kita sebut dia ada 5 syarat. Tahu. Okey. Kalau orang yang memang ragu-ragu, Tak, dia kalau dia kata macam tu je lah. Kalau dia katakan dengan dia soalan pertama, macam mana dia tahu bumi ni bulat? Dia pernah pusing bumi? Tak pernah. Dapat dari mana? Keluasan Malaysia dalam 550,000 km persegi. Dapat tahu mana? pakar. Yang pakar lah orang Ya. Macam tu lah keadaannya. So, how can dia kata benda berkenaan macam tu, sedangkan dia bukan ahli? Satu. Kedua, memang dia kata kita ni belajar. Ada orang kata dia tak tengok, tak nak percaya. Tak nampak dengan mata, dia tak nak percaya. Tapi perkhabaran dia dengar, semua orang cerita. Soalan ya ke tidak? Ini cara kita belajar. Jadi pasal semua kita manusia tambah ilmu, mengetahui atau belajar dengan 2 cara. Satu cara dengan dia tengok sendiri. Satu cara dengan perkhabaran orang lain. 2 saja. So sekarang ni masalah hadis ataupun apa Al-Quran itu ada perkhabaran, menceritakan, dan di situ ada disiplin berkenaan siapakah orang yang menceritakan kepada kita. Kalau dalam masalah kita kata dongeng Melayu, macam tu, macam cakap percaya hantu. Pernah tengok hantu? Tak pernah. Tapi percaya kenapa? Abah kata, mak kata, atuk kata dan sebagainya. Itu cara manusia belajar. Tak boleh tidak. Jadi sumber, kita tengok sumber pula dari mana. So macam dengan masalah hadis ini, kita kata memang Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala jamin untuk Rasulullah SAW dua perkara untuk Quran ni. Bila Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Qiyamah, Allah Ta'ala nyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang kau gerakkan lidah kau untuk kamu segerakan Al-Quran. Mana takut terlepas, takut terlupa, Nabi duk ikut follow cepat sangat. Allah Ta'ala kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sebenarnya ke atas kamilah yang menanggung pembacaannya, menghimpunkan dalam hati kamu, wa Qur'an, pembacaan dia semula. Fa idza qara'nahu, bila kami bacakan dia, kami akan baca ia, fattabi' Qur'ana, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah, kemudian ke atas kami lah penjelasannya. So di situ balik masalah penjelasan Al-Quran juga Nabi sampaikan, bukan setakat Quran itu, penjelasan dia sekali. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila itu sebab kenapa kita tahu penjelasan bagi Al-Quran itu. Pasal orang tu start dia nak doubt Al-Quran hadis, dia kena doubt Quran juga. Sebab Quran is the same. How you receive the Quran, the same boleh, cuma jumlah bilangan daripada Quran itu lebih ramai, itu je. Tapi masalah susu galur penyampaian tersebut daripada siapa sama. Sebab itu bagaimana salah satu di antara ciri-ciri terbaik atau ciri-ciri istimewa umat Islam ni, mereka ada sandaran dari mana. Daripada siapa. Kalau orang contoh macam orang yang belajar Bible saya ingat ada seorang doktor, inilah pensyarah lah daripada Mesir, daripada Aziyah Taha. Dia karang buku manhaji, iaitu tata cara ataupun disiplin Jam'ul Sunnah, perhimpunan hadis.
berbanding dengan perhimpunan Injil. Dia tak kata Quran, dia bandingkan Injil je. Gagal, Injil gagal. Yang ada kat tangan apa orang bukan Islam sekarang ni, dengan apa, contoh macam Matthew, Mark, Luke and John, kita sebut 4 tu kan. Mereka ni tak dikenali. Lahir bila, mati bila, siapa anak murid dia, semua tak tahu. Majhul, tak kenal. Dalam disiplin ilmu mereka, ya, kita tak. Dalam Islam ni kita ada siapa cakap, bila dia lahir, bila dia mati, siapa guru dia, siapa anak murid dia. Semua benda tadi bercatat. Dicatatkan oleh ulama daripada, contoh macam katakan orang tu di Iraq. Kemudian kalau dia kata guru dia tadi duduk di Mekah. Di Mekah ada pula kisah guru tadi. Mana maksudnya bukan dongeng. Itu bezanya ilmu Islam ni, dia bersandarkan kepada source, sumber tadi di mana. Sekarang kata orang tu start, dia kata macam macam mana nak tahu hadis sahih? Pasal penukilan tu daripada siapa? Dinukilkan oleh siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Tu ada beza, kita kata yang kita kata dalam amanah hadis ini, dia berbeza dengan yang lain. Bahkan dalam masalah perkara lain, mungkin orang tu salah cakap, bohong ke, kemudian retrieve balik, akan diterima kata-kata dia. Dalam berkenaan dengan hadis, kalau orang tu menipu sekali, takkan dipakai dah, ever. Takkan dipakai walau sekali pun. Walau satu hadis je, dia bohong. Saya menipu atas nama Rasulullah tak sama dengan menipu atas orang lain. Itu ada beza, disiplin yang ketat. Memang kita kata memang dan tidak pelik bagi orang-orang Arab untuk hafal kuat. Memang kita kata sampai sekarang diorang memang mempunyai tradisi macam tu, pasal tulisan di sisi mereka tu tidaklah orang kata terlampau kuat tulisan. Diorang dulu hafalan syair ke apa ke dan sebagainya. Sampai sekarang hafalan tu lebih diutamakan daripada tulisan. Bahkan tulisan ada Arab macam kita yang kita tengok sekarang ni. Tu saya gelak bila orang kata rahsia segala ni ada pada titik ba. Titik ba zaman Nabi tak ada. Titik ba tu zaman Nabi tak wujud. Bila orang kata rahsia daripada titik ba, sebab tu lah, dengan ba tu lah jadi semua huruf, dia kata. Kan dia tarik pun tarik sini kan. Dia kata, yang saya nak gelak apa? Mana ada titik ba tu mula pada zaman Nabi. Diletakkan oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, ulama nahwu yang tahun berapa jauh. Pasal nak ajarkan tulisan itu je. Jadi secara asasnya bila orang tu nak tahu ilmu, memang kita kata kita telah balik pada asal. Bila dia kata macam nak tahu benarnya, itu soalan tanya balik. Dia tahu bumi bulat dah sebab mana? Belajar. Belajar lah. Ada perkhabaran. Itu kita perkhabaran. Siapa cerita? Contoh saya kata dia tak pernah pergi Australia, kan? Kata kangaroo ada. Mana tahu betul? Mana tahu betul? Itu cerita dia. Pasal orang yang cerita tadi ramai sangat datang kan. Yang pembohong pun ada, yang betul pun ada. Cerita macam ni sebagainya. Akhirnya dia percaya. Macam dia tak pernah pergi kutub utara, tak tahu kat situ ada polar bear. Kutub selatan tak tahu bahawa penguin. Macam penguin kan. Dia kata penguin beruang kutub makan tak penguin? Jawapannya tak ada. Sebab apa? Sebab penguin tak ada dekat tempat beruang kutub. Dia kutub utara tak ada penguin, kutub selatan je ada penguin. Dia ada soalan saya tanya, siapa dapat tahu mana? Pernah tengok? Pernah buat? Pernah sekian? Jadi perkhabaran tadi beza. Mana bahkan zaman dahulu kita kata macam mana orang berlayar di lautan dengan tanpa kamera, dengan tanpa satelit, tanpa kompas kan. Ada bahkan ikut bintang. Okey, bahkan dia tahu kat sana pergi sana dapat apa, sini dapat apa, sini ada apa. Semua sekali benda tu perkhabaran saja. Sejenis itu masalah hadis. Kerana hadis adalah perkhabaran. Quran juga adalah perkhabaran kepada kita. Kalau kata kita start doubt hadis, dan lepas tu kita doubt Quran. Ustaz, ada yang kes yang setengah orang kata hadis tu daif lah. Lepas tu setengah orang kata tak, dia hasan. Okey, itu hadis yang daif. Dia ada dua jenis. Ataupun daif yang tak boleh naik langsung ever, pasal ada pembohong dalam tu, penipu dan sebagainya, yang mereka hadis, fabricated hadis, nama-nama orang tentu dikenali. Golongan ni, siapa yang fabricated hadis ni dikenal, dia known. Pasal bahkan ada satu buku, Al-Du'afa wal Matrukin, orang-orang yang daif dan juga orang yang ditinggalkan hadis mereka. Ada buku besar berjilid. Gitu. Jadi the name is known.
Bahkan apa hadis yang dia reka pun atau dia buat pun semua dia ketahui. Itu dia beza dia. Jadi kita kata bila sebut berkenaan dengan orang yang lemah ni, dia ni kadang-kadang ada lemah macam tu. Ada lemah yang lemah dia bukan macam tu, bukan pembohong, penipu, tapi dia mula ingat kemudian lupa. Contoh macam atau dia tua, mata dia buta, dulu mengajar pakai kitab. Kalau dia bukan pakai hafalan kan. Contoh macam saya ni kan, mengajar pakai buku. Kalau buku saya, kita dalam buku tu semua jahanam, rosak. So start dari tu, ajaran saya melalui ingatan saya tak dipakai. Tak boleh reliable pasal saya tak pernah mengajar dengan tanpa buku. Yang lain, ulama-ulama lain mengajar tu semua tak bagi buku, tak ada buku. So anak murid dia salin tu. Dia bercakap tanpa buku. Dia tak mengarang. Tapi bahkan kebanyakan mereka dalam bab hadis ni disampaikan, anak murid dengar, anak murid salin. Jadi dengan konsep tu, orang macam katakanlah buku dia terbakar. Ada orang tu jadi lemah, so buku dia terbakar. Ada yang lemah sebab dia tersilap. Hafalan dia tak baik. Dia dipercayai tapi tak kuat hafalan. Hafalan dia tersilap sikit, salah sikit. So orang macam ni, kalau dia kata dia bentuk macam ni kan, dia boleh naik jadi hasan. Kalau dia kata contoh ramai, jumlah yang ramai mengangkat hadis dia daripada lemah menjadi kuat. Dia bukannya sebab kalau ramai pembohong tak guna je. Ini ada penipu seorang, ni penipu seorang, gabungkan ramai tak jadi apa. Tapi yang ini kurang sikit. Tapi jalan ni lain daripada jalan dia. Ada orang tapi lemah juga. Dia lemah yang kita kata tidak memudaratkan dalam sanad. Selain yang menyokong. Ya saya. Saya kata satu hadis yang sama. Okey, kata dua-duanya ulama yang masyhur kan. Contoh? Satu ulama ni dia mendaifkan, teruslah mendaifkan. Tapi satu ulama menghasankan. Jadi kalau kita nak ambil macam mana? Kita nak ambil hasan ke kita nak ambil daif? Okey, sini dia kena tengok juga pendaifan tadi macam mana. Macam mana didaifkan hadis tersebut. Ingat apa dia daifkan? Contoh macam baru ni kan, bila dia bincang berkenaan dengan apa hadis madat. Dia kata madat tu boleh sebab ada kisah seorang lelaki penjaga rumah Baitul Mal Umar. Dia ceritakan seorang lelaki telah pergi jumpa kubur Rasulullah, berdoa, minta, cakap pada Rasulullah, umat kau sekian sebagainya. Okey, dia ceritain tu. Okey, katakanlah penjaga harta Baitul Mal Umar tu dipercayai. Lelaki tu tak tahu siapa. Seorang lelaki buat kerja sekian. Tiba-tiba disuruh supaya pergi jumpa Umar, lalu Umar membuat. Dalam tarikh Bukhari tak ada pun sebut berkenaan dengan lelaki tu pergi kubur Nabi. Dalam Fathul Bari dia ada kisah, dinukilkan kisah tersebut. Jadi bila orang ceritakan kisah berkenaan, dia kata kisah tu benar. Masalah sekarang ni orang yang mimpi tu siapa? Siapa orang mimpi tadi? Pasal bila datang satu riwayat lain kata yang mimpi tu adalah sekian. Pencerita kata sahabat Nabi. Tapi pencerita kata sahabat Nabi yang mimpi tu, orang tu adalah orang yang ditolak hadis dia. So tak pakai. So jadi kat situ kata yang golongan kata hadis ini sahih. Kita tengok juga apa asas dia kepada sejauh mana. Contoh macam dia kata atas alasan apa dia mendhaifkan. Kalau contoh macam dia kata ada hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh semua para ulama kerana contoh macam perawi itu dikata tak dikenali. Kemudian seorang tu kata tak, hadis ni naik hasan sebab ada jalan lain. Itu kita kata boleh terima. Dia macam bila orang tu dia memberikan pendhaifan, dia mesti datang dengan dijelaskan. Bukan just tak ada sebab. Yang itu didahulukan ke atas bentuk yang lain lah. Mana kita kata kalau dia kata just, kita kata orang tu bagus, tak boleh. Kita kena kalau didhaifkan orang tadi dengan sebab. Kenapa? Apa pasal didhaifkan? Kenapa tak dipakai hadis dia? Lebih lagi contoh macam bila kita kata kisah berkenaan dengan lelaki dia datang kubur Nabi SAW tu, dia kata dia membuka ruang untuk orang tak faham atau salah faham berkenaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi salah. Pasal zaman kita sekarang ni diorang salah faham berkenaan dengan tawassul dengan istighatsah. Tawassul ni maksud dia contoh macam yang sering dengar hari Jumaat di masjid-masjid di Selangor.
dia akan sebut Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyikal amin. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu yang amanah, yang amin. Wa nas'aluka, dan kami minta kepadamu bi asma'ikal husna, dengan namamu yang baik, wa sifatikal uzma, dan sifatmu yang agung, untuk jaga sultan kami dan sebagainya. So dekat situ lafaz dia minta pada Allah, ya Allah, demi nabi kami, demi sekian, maka makbulkanlah. Itu bentuk tawassul yang kita kata para ulama dekat situ agak ni sikit. Maksud dia ada orang kata pun nak berat, dia tidak apa, ada banyak ulama yang membolehkan dengan lafaz macam tu. Berbeza dengan bila orang tu kata, wahai nabi, berikanlah kami apa kami nak. Kadang-kadang kata minta dengan nabi, minta dengan malaikat kiri kanan dia. Dan ini era live kan. Yang kita kata minta pada nabi, minta pada malaikat kiri kanan. Hidup lagi. Dia alasan dia demi kemuliaan. Apa, malaikat kiri kanan kan tak mulia? Maka tiap pagi yang pagi naik, yang malam turun. Sekejap. Yang pagi lah. Kemudian bila petang kan dia tukar shift. Pagi pun tukar shift. So, dan setiap kali shift tadi bertukar, Allah akan tanya, macam mana kau tinggalkan hamba aku? Macam mana kau datang tadi? Mana kau tinggalkan aku, apa hamba aku tinggalkan macam mana? Jadi malaikat tu kata, aku tinggalkan dia, aku datang dia, Allah dia berzikir, aku balik berzikir. Aku datang dia tidur, aku balik pun dia tidur. Atau pulang lah. So konsep dia kalau dia kata ikutkan, baik logik minta kat situ. Nak tawassul sangat kan? Minta. Malaikat, bagilah kami apa kami nak. Actually lebih betul banding dengan sebut kata kemuliaan Nabi saja, kena minta dengan Nabi kerana kemuliaan Nabi. Sebabnya ada seorang ustaz tu, dia konon nak menangkanlah tajuk benda ni. Ada kan, saya cerita saya masuk dalam room apa kumpulan pelik-pelik ni kan, dia orang bagi saya masuk tapi dia tak tahu saya dalam tu. Tak tahulah, dia tak nampak muka ke, Allah alam. Tapi cerita dia letakkan seorang yang ustaz ni kira jenis semangatlah. Dia kata kalau nak kata orang tersebut, dia kata masalah madat ni, tengok siapa yang bercakap, dia kata. Kalau orang tu mengiktikadkan Nabi beri, maka syirik. Tapi kalau dia mengiktikadkan Allah bagi, maka tak mengapa, tak salah. Kena akidah dia Allah Ta'ala. Itu buka pintu besar. Minta bermusiam, percaya Allah Ta'ala yang bagi melalui jalan bermusiam. Macam contoh macam apa, manfaat dan mudarat. Ni ada orang dia buat try bagi hujahnya ni. Ada benda Allah Ta'ala bagikan mudarat. Contoh macam buah-buahan kita makan, menyihatkan badan kita. Racun kita makan, mudaratkan kita. Macam tu juga dia kata. Yang lain ni ada manfaat dan mudarat, dia kata. Pasal Allah Ta'ala turunkan kat situ. Jadi Allah Ta'ala letakkan mudarat. So kita minta gunakan. So macam tu dengan wali-wali ni atau Nabi. Okey, dan saya kata macam tu, bak letaklah apa, bermusiam. Apa beza minta bermusiam sambil kata bahawa apa? Yang percaya etikad kita Allah juga yang gerakkan. Sebab macam pisau yang tajam, kan? Kepada sekian serupa je. Pasal semua yang menjadikan adalah Allah. Setan buat jahat pun Allah. Kan setan dibenarkan untuk buat jahat adalah izin Allah Ta'ala. Bomoh tu nak buat jampi, dia jadi ke tidak? Mentera dia jadi ke tidak? Yang izinkan siapa? Allah. Dia buka pintu besar, pintu dia nganga macam tu. Terlapang pintu tadi, takkan boleh tutup dah. Jumpa bomoh boleh, saya minta Nabi boleh. So, jadi orang Cina pun tak salah lah. Pasal kan kita kata yang patung-patung yang ada tu, dia kata apa? Ini bukan Tuhan kami, ini atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada dia bagi tahu pada Tuhan. Dan Kristian tak salah juga, tak minta pada Allah Ta'ala, minta pada Isa. Ni kita nak fahamkan sekarang konsep dia. Jadi diorang sekarang ni apa macam ni kan, menghasankan hadis yang dhaif ataupun hadis yang maudhu' atau yang teruk apa hukum dia, hanya untuk buat benda-benda yang mungkar atau benda bau pada mungkar. Mufti kena keluarkan fatwa yang berbentuk penjagaan. Seorang mufti, dia tak sepatutnya mengeluarkan fatwa yang ngam-ngam. Boleh ke sini, boleh ke sini. Tak, dia kena letakkan fatwa yang paling ketat supaya jangan sampai orang ramai termasuk. Apatah lagi pasal akidah. So bila pasal dia ustaz ni konon dia kata apa salahnya? Kenapa silap? Kenapa tak boleh? Lepas tu dia bandingkan pula dengan apa? Dengan orang nak masuk sekolah asrama, apa PMR ke apa, tak cukup. Dapat 4B tapi nak masuk juga. Dah dapat 4B tu salah, gatal minta. Nak minta juga. Kenapa? Pasal
gunakan perantara. Dia kena datuk mana ke, Tan Sri mana ke, telefon. Kan, pertama tak berlaku adil kepada orang lain. Dia lebih layak daripada budak tadi yang 4B saja. Mungkin ada orang yang lagi layak daripada dia. Kedua, ini fizikal, benda fizikal. Contoh macam kita nak jatuh, kita minta tolong pada orang. Tidak dikatakan tawasul. Engkau tawasul dengan dia ke? Tak. Apalah, ilah la syarikalah. Ini kata suruh belajar tak mau, tidur. Tu suruh pergi mengaji, tidur. Jadi last sekali keluarkan fatwa macam tu. Tak salah. Kerana apa? Asal i'tikad kepada Allah tak apa. Gila ke? Kan? Yang permainkan benda agama. Pintu dia kecil je. Kecil, ruang kecil. Mana contoh macam ni kan? Benda ni kita tak buat benda haram, tapi duduk sipi-sipi dengan yang haram. So makan pergi masuk kedai Cina yang jual babi, tapi order benda lain yang bukan babi. Itu sama lah tu. Apa beza dia? So konsep yang cerita tadi, masalah hadis sahih dan dhaif tadi, dia ada disiplin. So kalau dia kata orang tu kata hadis dhaif, kan, dia kenapa? Siapa yang tak ditolak tadi? Dan orang yang tak ada ditolak tadi, kalau contoh macam majhul, tak dikenali orangnya, itu ampun lagi. Jadi kalau dia kata yang majhul tu para sahabat Nabi, tak dikenali siapa, tak apa. Tapi kalau dia kata orang lain daripada sahabat Nabi, masalah. Pasal memang Allah Ta'ala jamin berkenaan para sahabat, mereka ni adalah medium untuk pemindahan agama daripada Allah Ta'ala kepada kita. Pasal kalau dia kata para sahabat tidak amanah, agama Islam ni tak pakai. Kita start, kita doubt je para sahabat, kita buang mereka, air gagal. Tak ada lah, tinggal agama ni. Semua benda kita akan, ya ke? Betul tangan Allah, ya ke? Ya ke? Fatihah, ya ke? Ngari ikut Quran Karim mana ada datang? Kan? Itu surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 100 itu yang ya, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang dahulu, yang mula, yang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, orang ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. So orang nakkan redha Allah Taala, tapi tak ikut jalan dia, gila. Dan orang cakap, dia kata gila, tak ada logik. Kan, nak makan nasi, pergi potong lalang, tuai lalang, macam mana dapat nasinya? Kan, saya ni kan orang banting padi, kita banting lalang. Nak keluar kok mana tahu keluar padi. Dah jalan dia bukan, takkan jumpa lah. So bila Allah Ta'ala letakkan jalan dia para sahabat. So itu sebab kenapa kita kata ilmu agama ni terjaga. Islam ni Allah Ta'ala jamin. Baik Quran itu sendiri maupun penjelasan Quran itu, dia dua-dua sekali. So start situ lah kita kata asas berkenaan dengan hadis. Memang para sahabat Nabi SAW, orang Arab sendiri, kita kata sebelum zaman penulisan, hafalan dorang purely hafalan. Si Imam Ahmad bin Hanbal, dia hafal 2 juta hadis, 2 million hadis. Macam Ibn Hajar Asqalani. Kita tapi benda ni tak pelik, pasal sampai zaman sekarang ada orang macam tu. Orang yang hafal hadis macam tu ada. Dari Mauritania contohnya, macam apa Syekh Hasan Dido. Hasan Dido ke Hasan Dodo ke, saya tak ingat. Orang sebut Hasan Dido lah nama dia. Dia dari Mauritania. Kalau dia baca hadis, agak tanya dia. Dia kata, haddasani abi, telah bercerita kepada saya bapa saya. Haddasa qala, bapa saya kata, haddasani abi, mana atuk bapa dia, datuk dia, onyang dia, guru onyang dia, sampai Bukhari sampai pada hadis berkenaan sampai Rasulullah. Serius, memang betul. Ni tak ada tipu-tipunya. Jadi waktu saya di Yaman, dia datang ke Yaman. Jadi memang orang macam ni ada wujud. Jadi, tak ramai macam dulu. Pasal zaman kita banyak handphone, banyak mainan. Kan mainan, start mainan tu datang, contoh macam handphone ni kan, kita ada. Kita sendiri pun start dia, kita dah ada handphone, suami punya nombor telefon tak ingat. Start jalan, apa nombor suami aku? Yang suami lagilah tak ingat. Kalau suami kan, kita zaman tak ada handphone pun, bila orang tanya, anak dah jawab apa ni? Kau dah jawab apa? Dia tanya anak dia, kau dah jawab apa? Betul kan? Angguk. Ustaz kata anak dia kan, dia suruh anak dia hafal Quran kan, kadang kata apa dalam ni ada dalam handphone. Itu masalah dia. Jadi start situ je kita dah mula pemalas, dan akhirnya kita gunakan otak kita dengan banyak. Sekarang itu asas. So kalau dia kata kita train otak kita untuk mengingat, kita akan ingat.
kita train diri kita untuk malas, dan kita ingatlah. Saya tanya satu soalan lah. Apa sikit lah. Macam budak ni kan, kadang kita suruh dia dengar ceramah kan, dia orang malas kadang kan. Kadang kita kata, okey, dengar YouTube punya ceramah. Dia orang buat apa? Dia orang dengar YouTube punya ceramah, at same time dia orang main game. Salah lah. Maksud saya tu, tak tahu sama dia orang concentrate, tapi pahala dia orang dapat ke apa? Masalah pahala tu atas niat masing-masing. Kita tengok budak tu tadi umur berapa, kadang kata tak memayis lagi sebagainya, kita suruh ajar, dipanggil didikan. Pahala dosa tak tulis lagi. Dia start balik baru dia tulis pahala dosa. Dia kena ingat juga kan, budak-budak ni selagi mana tak ni, malaikat fi al-qalam an salas, dia angkat pena daripada 3 golongan. Antaranya adalah daripada budak-budak sehingga dia bermimpi. Sebelum bermimpi tak ada sebarang dosa pahala. Tapi okey, mak bapak dia menjadi guardian lah, dapatlah pahala mengajar, pahala mendidik. Tapi masalahnya Ustaz, bila kita nak check whether dia concentrate kat ceramah tu, kita akan tanya apa Ustaz cakap, dia boleh jawab. Memang faham, kita tak pelik nama dia. Kita tak pelik. Nak main game tak pelik. Budak kan, kita kata budak dia cepat. Dia cepat Multitasking. Lagi perempuan. Kalau lelaki ya sikit lah. Perempuan memang multitasking lah. Baby marah orang sambil tu. Okey. Ustaz lagi satu. Last Ya. question. Ada kenyataan mengatakan sanad tu sahih. Tak bermakna hadis tu sahih. Okey. La yulzamu, tidak dimestikan min sihatil sanadi sihatil matni. Tidak dimestikan dengan sahihnya sanad, sahihnya matan. Okey, ini kan kita terangkan itu dalam matan. Kadang-kadang jadi macam hari tu kes Sahih Muslim. Ingat tak? Yang kita kata dia datang dia terbalik makhluk kanan kiri kanan. Sanad dia sahih. Daripada siapa sampai Nabi, sahih. Tapi bila sampai pada hadis tu punya penjelasan, kan, start dia punya the text of the hadis, kat situ timbul tajuk. Pasal pasal kat sini lari kan. Pasal Imam Muslim punya riwayat datang tidak akan dia kata 7 golongan. Ini payung Allah Taala, payungan Allah Taala pada kiamat nanti. Yang terakhir, yang nombor 6. Kan? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Dia bersedekah la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu, la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Tidak mengetahui kanan dia apa diinfak di kiri dia. Jadi kat sini dia sanad sahih tak? Matan boleh jadi makhluk. Dia panggil makhluk terbalik. Terbalik. Macam ada hadis yang datang, dia sanad dia sahih tapi matan dia apa? Contoh macam Nabi SAW sabda berkenaan dengan bulan Ramadan, berkenaan puasa dan sahur lah. Nabi kata apa? Inna Bilalan yu'adzim bil lail. Sehingga Bilal azan pada waktu malam. Waktu kalau kau dengar azan Bilal tu masih malam lagi. Wa idza adzana ibnu ummi maktum fa amsiku. Bila azan saja ibnu ummi maktum, itu yang buta tu kan, maka kamu stop, jangan makan. So kat situ datang satu hadis riwayat tu, semua riwayat dengan Bilal azan malam, Ibnu Maktum azan pagi subuh. Datang satu riwayat tu terbalik. Jadi sanad sahih tapi matan boleh jadi timbul di situ. Mungkin bahkan penambahan dalam matan tadi, contoh macam riwayat yang lain bahkan kat sini timbul tajuk riwayat yang lain datang tanpa penambahan tadi. Riwayat satu tu datang penambahan. Jadi kat situ kita kata ada kata bentuk, adakah dikira sebagai mukhalafah, bertentangan dengan yang lebih sahih. Macam kisah tadi kan, dia orang cerita berkenaan kisah yang seorang lelaki pergi kubur Nabi tu. Dia kata dalam Bukhari. Dalam Bukhari punya tarikh Bukhari tak ada cerita orang tu pergi kubur Nabi. Kisah tu tak ada. Kisah Umar je sedih. Dia tengok keadaan tu, dia ni kan menangis sebagainya. Itu ya. Tapi anda kata yang kata orang pergi kubur tu tak ada. So kalau ikut kat sini Imam Bukhari kita dahulukan kata orang lain. Yang kita kata riwayat yang tidak datang dengan masalah kubur tadi. So konsep dia, jadi pemahaman hadis ini, kita kata cek sahih tak, dhaif dan sebagainya penting. Bukan benda-benda ni. Bahkan zaman para sahabat lagi kita terangkan dahulu. Ibnu Abbas dia cek. Dia kata kalau dahulu dia kata dahulunya bila orang kata qala Rasulullah SAW, semua hadapkan wajah, tengok mengalir air mata. Tapi bila sampai satu peringkat orang dah mula buat campur aduk dan sebagainya, dan dia kata apa? Kami hanya terima orang sekian. Ada satu yang kata kami cuma terima daripada apa yang kami kenal je. Apa yang kami tahu kami ambil, apa yang kami tak tahu kami tinggalkan. Muhammad Ibn Sirin dia letakkan asas lagi. Dia kata
dilihat pada ahli sunnah diambil, yang ahli bid'ah ditinggalkan. Bukan bila orang tergatal kata saya ahli sunnah, kan kita version mana? Kalau version salaf bukannya yang macam timbul lepas daripada Abu Hasan Al-Asy'ari apa dan sebagainya. Pasal Muhammad Ibn Sirin pada kurun awal, kurun pertama Hijri dia hidup. Nampak tak? Dia bukannya orang daripada kurun ke apa. Betul dia pelik, saya ada tengok satu video ni. Tadi tak habis, baru tengok separuh. Dia orang kata berkenaan dengan seorang ustaz lah, dia kata dia mengajar berkenaan dengan Tauhid ahli sufi. Tauhid ahli sufi mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tak benda-benda dah. Kau ada sufi-sufi lah. Kan datang tauhid ahli sufi bersandarkan berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Apa benda? Kan? Pasal benda yang dia cerita tu tak wujud zaman para sahabat, tak wujud zaman tabi'in, tak wujud zaman tabi'in. Memang tak ada. Memang tak wujud pun. Jadi tapi dia cerita, saya tengok dia mengapu. Saya nampak ada dia mengapu. Kemudian dia kata sebenarnya pada awal dulu ahli sunnah ni sebenarnya gelaran yang datang untuk politik. Dia kata politik maksud dia kerana tekanan politik, maka ahli sunnah dia pernah siapa yang tak ikut Muawiyah, ikut Ali, ditolak. Siapa yang tak ikut Khawarij pun ditolak. Dia terlupa ke ada Qadariyah yang bercakap tentang qadar ketika mana hidup lagi para sahabat. Ibnu Umar jawab berkenaan dengan tajuk ni. Bila mana seorang lelaki datang jumpa Ibnu Umar, tanya berkenaan dengan ada orang berkata tentang qadar. Jadi bila benda tu zaman bukannya zaman Bani Umayyah. Tekanan politik tak timbul ketika itu. Maksud dia ini yang kita ada masalah. Bila mana dia cakap macam tu kan, dia sebut benda tersebut, mana para sahabat Nabi wujud, dilupakan sahabat Nabi. Dia kata ni tekanan politik. Dilupa banyak Qadariyah hanya, Mu'tazilah hanya. Kan? Mana Hasan Al-Basri lepas tu yang kita tu buat fahaman Mu'tazilah. Jadi mereka ni wujud ketika bukannya masalah politik. Dia ingat ke politik je, dia ini buat politik je. Hanya politik semata-mata, bukan akidah. Bukan akidah benda je. Kalau dia kata orang tolak para sahabat, ambil satu sahabat tinggal sahabat yang lain, itu apa politik? Itu akidah. Seseorang yang dikata ahli sunnah tadi ambil semua para sahabat, bukan hanya sahabat tertentu. So tengok pelik je kan. Malas juga tengok, tapi kadang-kadang kena tengok. Kan? Dengan tengok apa benda dia cakap kan, merapu-rapu. Orang pun macam duduk depan macam bestnya ahli sunnah wal jamaah. Peliknya lah. Kan? Jadi konsep gelaran tu dia tapi ketika disebut dia betul. Disebut berkenaan dengan tajuk Muhammad Ibn Sirin sebut. Dilihat pada ahli sunnah diambil, dilihat pada ahli bid'ah ditinggalkan. Dia sebut apa? Ahli bid'ah tu Syiah dan juga Khawarij. Siapa kata? Sedangkan Khawarij punya perawi dalam Bukhari Muslim ada. Orang pasal Khawarij tak boleh menipu. Tak boleh menipu dosa besar. Menipu masuk neraka, menipu kafir. Syiah punya tu pun ada. Bahkan apa dalam Sahih Muslim, Ja'far As-Sadiq ada. Dalam tu tak dibuang pun. Atau dalam politik mana ada? Tak timbul tajuk. Bahkan ada hadis-hadis yang berbunyi macam-macam, seolah-olah macam menyokong Syiah punya fahaman. Tak dibuang pun. Siapa kata terlibat dengan masalah politik semata-mata? Dia pasal orang tu ada mungkin berfahaman lebihkan Ali, tapi dia tidak dia amanah, tidak menipu dan sebagainya. Dia pakai hadis dia. Siapa kata dibuang? Dia dulu awal-awal tu dia macam nampak itu, dia kata Bukhari saja ke yang sahih? Dia macam tu, dia main-main sikit. Walaupun dia kata ini persoalan orang bukan ahli sunnah. Dia tahu tak? Dia persoalan orang bukan sunnah. Tapi kalau student yang dengar tu, dia pun start macam doubt. Betul juga, takkan Bukhari seorang je sahih? Yang bukan Bukhari seorang je sahih. Tapi syarat sahih tadi semua disepakati oleh para ulama hadis. Contoh macam kita kata benda berkenaan dengan masalah perawi tu, macam mana sifat dia, sanad macam mana, semua tu tadi disepakati. Mesti bercantum sanad. Ya. Masalahnya kalau dalam sufi mana ada mesti bercantum sanad. Mimpi pun aci. Ada orang kat sini dia masalah pasal dia nak masuk diri dia orang. Tentang konteks ini dia kata tarikat ni diajarkan oleh sekian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, betul Hasan Al-Basri dapat mana? Ali. Macam mana Hasan Al-Basri tak jumpa Ali? Macam mana boleh ajar pada Ali? Ali ajar dia. Dekat sini memang dekat sini gagal. Saya banyak perhatikan timbulnya permainan orang sebut tentang tajuk ni, kata politik. Maksud dia nak kata ada lagi yang lain. Ada hadis lain yang tak diceritakan, yang berada pada tangan orang Syiah yang mungkin sahih juga. Dia start itu lah dia nak mainkan. Orang yang tak nampak, dia nampak macam orang ni bercerita sebagai pihak ahli sunnah.
Tapi permainan dia halus. Dia cucuk jarum tu halus sangat. Dia tanamkan sikit keraguan pada orang ramai. Orang cakap, betul juga, takkan Bukhari seorang je. Siapa kata Bukhari seorang je? Bukhari ambil daripada orang sebelum dia. Dia dengan para tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Nak tahu tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Belajar dengan orang belajar dengan para sahabat. So dia bukan masalah dia seorang, dia menghimpunkan. Memang Bukhari sendiri kata, aku letak dalam kitab aku ni sahih, yang aku tak letak, yang sahih lagi banyak. Banyak lagi, memang betul. Sebab kenapa ada benda ni dia tak keluarkan, tapi bila Tirmizi keluarkan, dia kata hadis ni bagus. Bukan nak contoh macam hadis air laut. Pasal dia ada syarat dia, perawi aku kena macam ni je. So dalam buku kitab Sahih Bukhari tu dia nak macam tu. Muslim ada syarat dia. Tirmizi tidak, Tirmizi tak syarat macam Bukhari. Dia letakkan dalam kitab dia apa saja yang berkaitan tajuk amalan orang Islam dalam mazhab-mazhab dan sebagainya. So dia letakkan kitab tadi bukan untuk kata ini semua sekali adalah sahih. Bahkan separuh hadis yang diletakkan itu dia sendiri dhaifkan. So dekat situ timbul tajuk. Bila dia bentangkan hadis berkenaan dengan tajuk apa, tajuk air laut kan, yang apa Nabi bila sahabat tanya Rasulullah tentang air laut, Nabi jawab apa? Huwa at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia bersifat menyucikan airnya, bersifat halal bangkainya. Nabi kata macam tu. So jadi hadis ni Bukhari tak keluarkan, Muslim tak keluarkan, tapi Bukhari dia puji hadis ni. Dia kata hadis ni bagus, hadis ni elok. Faham tak? Bila Tirmizi jumpa Bukhari, dia kata hadis ni Bukhari mengiyakan walaupun dia tak masuk dalam kitab dia. Nampak? Ni kita kata benda yang masalah. Sebab apa? Perawi itu siapa? Disiplin dia masih lagi berjalan. Dan bukan masalah tekanan politik. Kalau ikut tekanan politik zaman Imam Ahmad bin Hanbal, disuruh supaya tukar fahaman, supaya mengatakan Quran tu makhluk. Dia tak cakap pun. Politik apa, diorang ada amanah. Ulama-ulama Islam ada amanah. Kalau dia start kata benda ni diambil hanya ahli sunnah saja, yang bukan Syiah, bukan Khawarij, maksud dia apa? Dia maksud dia ambil yang penyokong Muawiyah saja. Penyokong Muawiyah saja. Dia telah apa? Menuduh para ulama Islam tidak amanah. Itu satu side yang tak nampak. Ketika dia cakap macam tu, orang yang ramai dengar ni tak faham cerita tak ada sekian, ini adalah tekanan politik. So siapa yang bukan ahli sunnah ni, ahli sunnah ni adalah gelaran sebenarnya untuk politik. La ilaha illallah syarikalah. Nampak tak? Dia style main. Ini kita kata masalah. Jadi benda-benda macam ni kan, kita permainan orang yang apa orang yang sesat ni halus. Dia masuk ikut pintu sama. Tapi dia kejap lagi dia tolak ke kiri, tolak kanan. Orang yang tak faham. Saya dengar sekali, saya kata ini dah nampak dah. Start dia kata benda tu politik. So maksud dia apa? Imam Syafi'i bercakap pasal politik. Perkataan hadis. Bukhari terikat dengan politik. Muslim, Tirmizi, Ahmad dan sebagainya. So Malik pun politik juga. Apa jadi? So maksud dia, diorang tidak mengajarkan Islam yang betul. Pasal apa? Tak habis. Ini ikut politik zaman berkenaan. Sebab apa? Sebab mereka ni penyokong Muawiyah. Nampak tak habis? Habislah. Mainan kecil je. Walaupun dia kata benda tu macam, dia cara penjelasan dia macam mana nak kata, dia nak terangkan apa kronologi berkenaan dengan tauhid. Yang dia nak ceritakan dia punya. Sebenarnya dia kelakarnya last sekali sahabat tabi'in, tiba-tiba lompat terus Imam Ghazali. Tengah-tengah tu kau pergi mana? Tengah-tengah tu duduk mana? Imam Ghazali 500 lebih hijrah. Yang tengah-tengah tu mana duduk dia? Di mana duduk dia? Dia kata tauhid zaman tauhid salaf, dia kata golongan salafus soleh hanyalah, dia kata praktikal, bukannya teori. Taklah dia memang dia main kan. Saya tengok kata ini masalah. Dia permainan dia kecil, licik. Dia sebut sikit, dia masuk sebut politik. Dia 3-4 kali dia masukkan mana perbezaan ahli sunnah, bukan ahli sunnah ni. Ahli sunnah tu diwujudkan kerana apa? Lafaz ahli sunnah tadi diwujudkan kerana untuk menjadi tandingan kepada kumpulan yang sesat, kumpulan yang tersalah, dia kata. Dia sebut sesat, salah, tapi dia wujudkan apa? Dia kata inilah kumpulan ni. Dia kata benda ni dia kata tersesat, tapi dia kata kerana apa? Faction untuk wujudkan satu kumpulan di Makkah Sunnah untuk bertentangan dengan
golongan ni yang bid'ah itu Syiah dan Khawarij. Dia nak mainkan itu. Sedangkan kita tahu bahawa sebenarnya kumpulan tadi terkeluar dari umat Islam yang ramai. Bahkan jamaah tadi, kita amul jamaah. Jamaah itu balik pada tahun penyatuan umat Islam yang dibuat oleh Hasan bin Ali bin Abi Talib, menyatukan dua kumpulan besar umat Islam. Itu yang jamaah dia. Bukan jamaah masuk ramai. Kalau jamaah masuk ramai, kita sekarang ni kalau kata ramai orang, kita kata tak apa, pergi contoh macam pocok-pocok kan, kata tak apa, atau yoga, semua kata tak apa. Tidak menjadikan benda tu bagus. Masyarakat kita contoh macam dating tak apa, kenal-kenal kan sekarang kan, kenal-kenal dulu, apa salahnya kan, tak apa. Okay, katakanlah mazhab orang Malaysia sekarang ni okey. Oh, ini jemaah ni, jamaah mana umat Islam di Malaysia ni bersepakat bahawa dating itu halal. Untuk mengenal jiwa, supaya mengenal hati budi masing-masing. Rahsia benda je. Tak rahsia pun, lepas kahwin tu lari lagi cepat ada. Kan, yang kahwin style tak style apa? Style lama yang tak kenal malam kahwin baru kenal tu, itu lagi baik. Kan, boleh belajar untuk baik. Yang ini beria kenal, guling-guling lah, aku cinta padamu, hantar surat kan, jejeh air mata dengan lagu kan. Tapi last sekali cukup 3-4 bulan, wassalamu. Gila ke? Kan, nampak tak benda tu bukan ajaran Allah Ta'ala. Walaupun kita sekarang kata okey, jamaah kita ni tak dikira. Jamaah tadi balik pada apa? Sahabat, tabi'in. Itu orang yang kita tengok mereka sebagai panduan kita. Mana kesepakatan mereka di atas satu perkara, itu yang kita follow. Bukan kesepakatan kita. Kesepakatan kita dah banyak dah, dengan bahasa Arab tak faham dan sebagainya. Mana pakai? Kan majoriti kita semua menerima benda ni. Tengok tanya, berapa faham bahasa Arab? Kan, hakim mahkamah syariah untuk cakap bahasa Arab, baca kitab Arab untuk erti, gila apa? Ini tapi disepakati. Sepakati benda je. Mufti tak cakap Arab pun ada. Minta maaf cakap lah, saya tak cakap siapa, jangan cari. Tapi tajuk dia, maksud dia, kalau kita balik pada jamaah kita ni, mana boleh betulnya? Tak betul belah mana? Pasal pertama, kefahaman kita. Kedua, praktis kita. Kalau dia kata yang betul, faham dan praktis adalah para sahabat, itulah tempat sebenar jamaah tadi. Bila bersatu dua kumpulan tentera ni, itu panggil jamaah. Tu ahli sunnah wal jamaah. Bukan balik pada jamaah kita. Bila sebut sunnah tadi, dia gagal lah. Diorang ni lawak ni, yang kumpulan ni kan, ahli sunnah wal jamaah. Sebut ahli sunnah wal jamaah, tapi tak ikut sunnah pun. Tak ikut sunnah pun. Macam dia ajar kita apa, kita macam ni kan, apa, tauhid ahli sufi. Sahabat Nabi sufi ke? Nak soalan, siapa sahabat Nabi sufi? Sufi ni bukan ikut di zaman para sahabat wujud zaman 300 hijrah ke atas baru muncul manusia yang dinamakan sufi, digelarkan sufi dan sebagainya. Sebelum tak ada, tak wujud orang yang bergelar dengan sufi. Maka para sahabat Nabi ada apa? Muslim, mukmin. Tak ada timbul tajuk ni, ni sufi, ahli sufi. Mana ada? Jalan mereka buat pun tak ada para sahabat ikut. Tinggalkan kahwin sekian, contoh macam dia diagung-agungkan Rabi'ah Tadawiyah atas dasar kerana cinta Tuhan sangat sampai tak kahwin. Siapa ajar mazhabnya tu? Tapi mana tahu dia cinta Tuhan. Tak, jalan Nabi, bukan jalan dia. Nobody can create new way, jalan baru untuk kata dia betul sampai kepada Allah Ta'ala. Tak ada siapa ada hak. Lepas tu sebab kenapa kita kata bila Allah Ta'ala suruh ikut Nabi, ikut para sahabat, itu ikutan yang betul. Tapi kita dah balik pada asal, nak makan padi, kan, nak dapat beras, kan, kita kan banting, mesti banting pokok padi lah. Takkan banting belalang dapat padi, magically dapat padi. Mana tahu kot ada sebatang padi, ada kot ada. Faham? Adawiyah tu perempuan kan? Perempuan, Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, Adawiyah bukan Rabi'ah. Rabi'ah nama dia, Adawiyah tu kabilah dia. Dia berkabilah Adawi. Rabi'ah. Rabi'atul Adawiyah. Adawiyah tu kabilah dia, macam Halimah tu Sa'diyah. Halimah tu nama dia. As-Sa'diyah tu kabilah dia, Bani Sa'ad. Tahu tidak? Salah pula. Itu bapa saya, tak ada kabilah lagi. Okay, jadi faham So konsep dia cuba agungkan untuk larikan daripada jalan para sahabat. Tu yang dia orang agungkan, orang A, orang B. Munculkanlah tokoh-tokoh mereka.
Tokoh-tokoh yang ahli hadis tadi dia dihilangkan. Hasan Al-Basri pun ahli hadis, dia hilangkan tajuk hadis, dia timbulkan tajuk sufism. Faham tak? Sedangkan Hasan Al-Basri siapa? Ahli hadis. Ada dia fahaman Asy'ariyah benda je. Dia ahli hadis. So kenapa bila orang tu kata konsep berkenaan dengan tajuk cerita-cerita macam ni kan, saya perhatikan cara mereka main kan. Dia kata berkenaan dengan ahli sunnah ni, macam hadis tadi kan, dicek hanyalah daripada orang-orang yang bernyokong kerajaan ketika itu. Dia main lah. Dia tolak sikit-sikit lah, dia sapu sikit-sikit. Mula nampak dia kata Syiah salah, Khawarij salah. Tapi lepas tu dia masukkan sikit. Adakah Bukhari saja? Orang-orang itu berkata, adakah Bukhari saja yang sahih? Dia style tu macam takkan Bukhari. Sebelum Bukhari siapa? Ayat tu keluar. Mana orang yang sebelum Bukhari? Dia cakap itu kan. Pasal sebelum Bukhari, Imam Bukhari punya penulisan tidak menjadi aktif. Tu je. Hafalan tak hafalan, tulisan tidak berlaku aktif. Itu je masalah dia. Jadi permainan macam ni kita jaga. Pasal banyak orang dia masuk tentang tajuk ni, merosakkan sumber pandang syariah Islam. Dengan cara lah rosakkan para sahabat, lari dia jalan para sahabat kan. Dia katakan hadis yang tak sahih, katakan dia tolak. Macam orang Syiah, dia suka jatuhkan Abu Hurairah. Kenapa orang seorang je hafal, orang lain tak hafal banyak macam dia? Sedangkan dia dengan Rasulullah berapa tahun je? 4 ke 5 tahun je, 3 atau 4 tahun je, 3 atau 4 tahun je. So kenapa dia? Kenapa tak orang lain? Kenapa tak Ali? Kenapa tak Ali? Mana hadis Ali? Kan Ali tak kan? Hadis Ali tak ada. Orang yang banyak. Kan orang jawab dah. Dia kata semua orang. Pasal para sahabat yang lain ni base duduk dengan Nabi tu, base week per week macam tu. Ada yang ada hari-hari tentu jatuh jumpa Nabi. Apa orang kata? Orang ni sibuk bertanam, yang ini sibuk berternak, beladang, yang ini sibuk berniaga. Aku duduk dengan Nabi SAW. Dia follow Nabi banyak waktu. Walaupun dia tempoh dia singkat, tapi dia minta. Dan bahkan ada dia sebut macam dia boleh ingat. Dia boleh ingat apa yang Nabi SAW beritahu dia. So dia mengadu pada Rasulullah SAW berkenaan apa yang dia hafal tak ingat dan sebagainya. Nabi pun buat macam ni. Lepas tu dia buka kain dia. Kemudian Nabi buat macam tu, letakkan, tutup, dia kata letak kat dada. Dia kata semenjak hari tu aku tak lupa langsung apa yang Nabi SAW sabdakan kepada aku. Kita boleh buat ke tak? Buatlah benda yang hafal Quran gagal. Kan baca lam yakunil ladzina kafaru. Saya suruh ni je. Suruh baca lam yakunil ladzina kafaru, surah Al-Bayyinah. Yang itu pun gagal. Rasa macam panjang sikit kan. Jadi dia pusing, dia circle around. Saya tengok pasal tak, orang kita banyak ingat yang ni, surah ni, surah Al-Bayyinah tu asyik gagal je. Surah lain tu okey lah, lepas lah. Surah Al-Bayyinah asyik gagal, dia circle around. Macam kafirun Hazrat. Pusing-pusing tak keluar. Dia tak jumpa jalan keluar. Contohnya itulah yang nak kena. Ini Nabi yang buat. Nabi yang letakkan. Asal kita pula apa asal kita pula boleh ada hak untuk buat benda berkenaan? Orang alim buat. Benda? Orang alim buat. Buat benda. Betul lah untuk ingat tu. Orang alim tu pun tak ingat. Benda dah pula. Orang alim tak ingat. Yang lawaknya orang alim tak ingat. Dia ada sanad-sanad sebab tanya hadis gagal. Terkejat. Dia pun tak hafal hadis banyak. Dia nak sanad. Banyak orang masyarakat Malaysia ni pelik berkenaan sanad. Saya tak faham kenapa. Yang sangat popular tu now. Tak, dia nak buat apa soal sanad tu? Kita orang, kami di Yaman dulu, sanad ni kita ambil bila kita nak mengajar. Awak tak mengajar, yang sibuk ambil sanad buat apa? Ustaz kata kena hafal daripada orang yang mengajar kat masjid tu, orang Buddha tu Ustaz. Itu kalau Quran. Kalau hadis ni juga, kita belajar dulu. Dan guru tu bagi sanad atau ijazah. Lepas dia tengok kita mampu, dia bagi. Ini apa, huam tak lepas lagi, dia ambil sanad. Hari nak sanad ni, saya nak sanad. Lepas tu datang gulung-gulung. Ingat apa malaikat tanya, awak ada sanad apa? Nak pukul ni? Ada sanad tak? Ada sanad tak? Ada sanad. Mana ada? No such thing, tahu tak? Pelik masyarakat Melayu ni, kena tertipu dengan benda pelik macam ni. Kat Mesir tu ambil sanad. Buat benda. Belajar ke tak? Soalan nak tanya, belajar ke tak? Tidur banyak. Kemudian belajar tidak, tiba-tiba ambil sanad. Untuk apa? Kalau anda mengajar, ya logik. Anda tak mengajar, tak payah dengan kata-kata. Tahu tak? Tu yang saya buat lawak bila diorang kata diorang pakai sanad, ambil sanad kan. Orang tengah tu dia percayai ke tidak? Nama dia Al-Allamah, Al-Sekian, Al-Mari, Al-Alkohol dan sebagainya kan. Dia ada nama-nama dia kan.
Dia sebut nama. Okay, fine. Saya kata, nama dia siapa? Pasal ulama Islam ni terkenal. Kita tahu dia siapa. Kalau kita nak kata guru saya, guru awak, yelah guru awak siapa? Anybody can say guru saya pandai, guru saya alim, guru saya ketera. So sekarang adakah dia iktiraf oleh orang lain? Contoh macam dekat dunia ni, kita contoh macam ada ulama-ulama yang contoh macam sijil dia tak ada sijil, tapi ilmu dia diiktiraf. Contoh macam Syekh Nasruddin Albani, hafizah rahimahullah. Atau contoh macam macam Abu Hasan Ali An-Nadawi, tak ada PhD, tapi keilmuan dia diiktiraf. Ilmu dia tadi diiktiraf, dipakai buku karangan dia. Orang baca, orang tengok. Macam Syekh Mana Qattan, dia ajarkan tentang dia bukannya ulama Yaman, bukan ulama sekian, tapi duduk tinggal di Mesir. Dia buat dia mengarang buku berkenaan dengan ringkasan ilmu Quran ke ataupun Mahmud Tahan, seorang guru. Ilmu dia tadi diiktiraf ke tidak? Siapa dia? Nak cerita berkenaan saya, dengar cerita orang kata, semua orang ada cerita sendiri. Ada orang dia kata keluarga dia asal Bunian. Betul tak? Kalau ikut orang tu, dia ada sanad dia sendiri tak? Ada. Betul tak? Orang kata, lu abah saya sekian-sekian. Abah dia kata atuk dia kata atuk dia. Semua orang ada sanad masing-masing. Betul tak? Yang orang tak makan ikan kacang lah, ikan bawal lah, kerana atuk dia dulu bersumpah tak nak makan. Kalau makan nanti, betul? Yang takut tenggelam kat laut tu. Saya tak tahu ikan kacang, ada kata ikan kacang, ada kata ikan bawal. Keluarga saya ikan jerung. Keluarga saya ikan jerung. Bapak saya tak makan. Okay. La ilaha illallah. Siapa kata tak boleh makan? Apa benda pula? Endangered species tu pasal itu. Pasal dia halal makan, halal. Nak kata masalah tak ada yang haram. Apa cerita dia ustaz yang tak boleh makan tu? Astagfirullahalazim. Okey, cerita dia. Okey, saya langgar dah. Saya langgar dah. Saya langgar. Tapi bapak saya dia percaya sungguh benda ni. Memang dia pesan balik kepada saya, tak usah makan. Dengar cerita dia. Ada cerita dia. Ada cerita. Cerita dia ikut sanad ni, bersanad juga lah ni. Okey, kita family kita orang lah dulu. Kononnya, saya tak tahu ya ke tidak, tapi cerita dia macam ni. Ada salah seorang ni antara atuk nenek kami dahulu, konon jatuh ke laut, jatuh di lautan. Tak tahu lah, kata ada tambahan pula, kata jatuh di laut tanah Arab. Okey, kau bukan Arab tapi jatuh kat tanah Arab. Kenapa? Mungkin pergi Mekah, wallahu alam. Okey, tapi kemudian dia jatuh, diselamatkan oleh ikan jerung. Maka lepas tu dia pun kata, dia sumpah dia dan keturunan takkan makan. Maka setelah itu keturunan tak makan. Dia pesan keturunan tak makan lah. Saya kata ikan dolphin selamatkan, tak tahu mungkin dolphin selamatkan dengan jerung, wallahu alam. Kan tak kenal jerung dengan dolphin kan. Jadi pasal dia ada belakang tu kan, sama. Tapi ini dia kata tak diselamatkan oleh binatang yang patut makan dia, tapi dia minta dia sumpah. So lepas tu sumpah tu kononnya berjalan lah sampai sekarang. Even orang bapa saya dulu ada kisah. Dia asal dia tak pakai spek. Mata dia ni. Lepas tu ada orang bagi dia makan ikan jerung, tak ada benda lagi, tak kayu, tak ada benda lagi. Tapi kemudian orang tu cakap ikan ni kayu. Tu masuk hospital. Masuk hospital. Hospital, duduk dalam hospital, duduk uat dan sebagainya berapa lama. Lepas itu keluar pakai spek dah. Maksud dia, ini dikatakan juga, saya ada sanad adik-adik saya cerita. Jadi konsep adik saya daripada mak saya. Dan faham tak, kisah ni tadi kita kata cerita mulut atas mulut, itu sanad lah tu. Ustaz, saya punya pun macam tu juga ustaz. Kerana terkait. Akak asal Selangor. Tak, saya pun Penang tapi Berlaman duduk dah tahu lah. saya benarkan makan ikan dulu. Dan inilah langgar dah, saya langgar. Saya tak Belum langgar lagi. saya langgar dah. Kayu boleh makan. Boleh lah kak. La ilaha illallah. Cerita sama ustaz, cerita pun sama, tapi keturunan kita orang ni ulama dibuat balik kan. Jadi konon sumpah hana tak boleh makan. Jadi kita orang tak berani. Saya langgar dah. Tapi Ustaz memang jadi pun dekat atau lah sepupu saya pun. Ya, kan dia makan jadi bukan di sini, tapi kadang-kadang kepercayaan kita yang amat kuat menyebabkan kita itulah wallah alam. Tapi cerita dia saya langgar dah. Ustaz dah generasi berapa? Entah. Pasal jarak kita tu yang dia sanad ada. Kisah tu kau tanya balik atuk nenek gitu kan, adalah ceritanya. Tapi masalah sanad tadi
Masalah sanad itu kita sandaran daripada siapa? Pendiri siapa? Tajuk sekarang ni penting kalau anda nak mengajar. Contoh macam betul tak buku ni sekarang. Kan contoh macam apa tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ni kita belajar. Okey, adakah ia tafsir Ibn Katsir ni yang sama? Kalau dia kata zaman ni ada banyak version sekian kan. Contoh macam orang tu hafal satu version tadi. Sanad dia guru dia sekian. Kalau anda kata banyak versi yang salah, then okeylah, sanad tu penting. Sekarang ni cetakkan buku tu bersepah kat pasaran. Beli je buku tu. Adalah, itulah di rupa dia. Kan, ni kalau nak cek balik, kalau dia kata orang tu buat rujukan dan ada kat situ. Itu je. Kalau rasa nak ni lagi, beli semua cetakan yang ada. Every cetakan yang keluar beli. Ada yang compare. Baru tahu benda satu betul. Sanad tadi menjamin untuk macam contoh kitab-kitab yang diajarkan tadi memang datang daripada guru yang sama. Itu maksud dia, itu je. Itu je. Tapi masalah sekarang ni awak pergi ambil sanad tadi. Awak buat apa? Ngajar tak boleh. Damage control. Ha? Damage control. Untuk apa? So that kita belajar betul. Macam mana belajar betul kan? Kata contoh macam kalau buku kitab ilmu Arabi dan sebagainya. Kitab apa? Orang yang sesat pun kita ambil. Tapi kita bersanad buat apa? Contoh macam kita terfaham. Benda tu dipelajari. Contoh sanad tadi kan. Buku kitab tadi. Mazhab Syafi'i tadi diajarkan di semua tempat. Macam kitab Matan Naqaidut Takrib. Kan? Mazhab Syafi'i diajarkan banyak tempat. Tapi kita je yang ada belajar mazhab Syafi'i bersanad. Tapi amalan kita opposite mazhab Syafi'i. Macam mana? Kan? Oh, bersanad. Imam Syafi'i kata apa, amalan apa memberikan pahala pada orang mati tak sampai, kan? Maka datang kita ni kata sampai. Kita praktis sampai. So anda ikut mazhab mana? Yang lagi best bagian ni, baru ni ada orang kata wakaf. Ni saya cerita wakaf. Bagi saya, kalau siapa-siapa yang beramal dengan pahala untuk orang mati sampai, tak payah wakaf. Tak payah makan. Buat apa? Baca Quran. Masa orang sampai tak payah wakaf lah. Wakaf tak digalakkan dah kan itu. Patut wakaf digalakkan. Ikut sunnah. Masuk sini, mana akad tak payah wakaf lah. Harta akak. Sebab akak pastikan je supaya orang berterusan beramal dengan cara tahlil dan sebagainya. Maka tak payah wakaf pun tak apa. Dapat pahala. You don't have to apa, manage benda berkenaan. Sebab apa? Dah ada. Tak faham. Sekarang ni akak mati kan? Saya mati. Akak matilah. Saya mati. Okay. Bila orang mati tadi putus amalan. Tak ada amalan baru. Dan di antara benda yang boleh kan itu adalah sedekah jariah. Yang itu benda tu kita wakafkan, orang pakai, orang guna, kita dapat. Okey. So sekarang ni dekat Selangor dia ada galakkan supaya wakaf harta. Tapi kena ingat sebenarnya harta wakaf ni tak boleh dihadiahkan, tak boleh dijual, tak boleh dibeli pasal dia punya apa pemilikan kekal pada orang mati tadi. Just penggunaan dia saja. You can circle around. Faham tak? Macam wakaf harta Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kan mana tanah dia, kebun dan sebagainya. Dia mati dah. Tak ada siapa boleh jual, tak ada siapa boleh beli, tak ada siapa boleh hadiahkan. Tapi hasil tadi diagihkan ikut cara apa yang dia kata. Dia tinggal kata semua ni macam jalan raya ke kebun ke tanah ke sekolah ke apa benda sekalipun, mana tanah ni tetap milik saya tapi pakailah, gunakanlah apa benda yang saya benarkan. So maksud dia itu wakaf. Wakaf tu itu maksud keadaan dia wakaf, dia stok kat situ je. So tak ada lagi takkan pindah dah milik. Itu maksud dia. Tapi waris tak ada kacau. Okey. Tapi sekarang ni dalam masyarakat kita pelik. Wakaf ni boleh dicairkan. Ya. Wakaf ni boleh cairkan, maksud dia leburkan dan sebagainya, digunakan untuk benda lain. Mana boleh? Tapi nanti dia kata tak produktif lah. Dia start dah datang cari fatwa supaya kata boleh. Anyway, orang nak tanya saya, dia kata tak boleh. Kalau dia kata untuk wakaf untuk itu je. Tak boleh bagi untuk benda lain. Kita start tukar je masalah. Masa wakaf ni dia, maksud dia harta itu masih milik si mati tadi. Orang yang mewakafkan dia masa dia hidup dia pun, itu harta tu milik dia. Faham, tapi kalau sekarang ni maksud dia sini, ini kebaikan wakaf. Maksud dia bila kita mati, pahala masuk kepada kita. Kalau anda kata, kita kata amalan tahlil, baca yasin sampai pada si mati dan sebagainya, wakaf tak payahlah. Pasal awak ada saluran lain untuk dapat pahala baru. to add on. Tak payah add on pun. Tak payah add on. Kan pasal wakaf tu tak payah pakai. Baca Quran ni banyak. Pahala Quran tu satu huruf tu banyak mana. Kan? Alif, lam, mim. Alif satu, lam satu, mim satu. Orang baca untuk kita satu juzuk Quran. Satu 30 juzuk Al-Quran. Kan banyak pahala lagi.
So masa tu kita tinggalkan wasiat pada anak kita. Atas abah tak payah wakaf. Tak wakaf. Yang penting sekarang ni jangan lupa buat tahlil je untuk abah. Sebulan sekali ke Ramadan ke. Dan okey. Masalah lah masalahnya. Saya bagi tahu ni masalahnya, faham tak? Di base of Islam tadi bertentangan. Saya nak Ustaz emphasize. Tak, saya faham lah masalahnya. Emphasize saya faham juga. Tapi tajuk dia maksudnya bertentangan lah dengan apa? Asas konsep Islam tadi. Akan berhentilah kebaikan wakaf, akan berhentilah masalah infak harta. Sebab apa? Sebab anda mati masih boleh tambah pahala dengan cara yang diajarkan oleh orang ramai. Bukan dekat Islam lah, orang ramai. Masalah lah kat situ. Kat sini kita kata, boleh cuba fikir balik. So saya bagi tak wakaf. Kalau kata orang kata, oh, marilah wakaf. Saya tanya soalan, awak amalkan Yasin ni apa tahlil. Tahlil kan? Pahala bagi pada si mati, baca Quran tu si mati. Dia kata ya. Saya kata ya wakaf. Buat apa? Kan bagi anak bini makan, lagi bagus. Dapat duit sebenarnya kan. Ini yang tu harta tak tu mengingatkan orang supaya bagi RM50 untuk apa? Bagi jamuan makan. Suruh buat ni, bagi pahala pada mati. So now apa yang diorang buat sekarang? Mengikat nikah. Mereka dia baca, semua dia baca Yasin. Lepas tu kata, bacaan Yasin ni sebagai wasilah. Wasilah bendanya. Kenapa ya? Wasilah ni macam sini. Kalau tak diberi makan, nak tak baca? Tawassul, wasilah. Maksud tawassul lah, saya faham. Maksudnya Allah, kalau aku baca ni kerana engkau, makbulkan doa kami. Okey, soalan sekarang. Tak bagi makan, buat tak? Tak ada jamuan, tak buat. Lepas tu buat kalau keluarga tu minta. Dia kena sincerity. Tanpa sincerity, apa guna buat benda tu? Dia baca 30 juz semua tu, kata, oh this is wasilah untuk Tak, dia konsep dia, kalau dia baca 30 juzuk seorang, kemudian dia nak sedekah pada siapa pun. Yang Imam Ahmad kata sampai, tak ada masalah, dia kata sampai, okay fine. Tapi bukannya dengan majlis. Bukan ada kaedah dia. Bukan ada cara dia. Macam ni sekarang ni ada mufti mana entah. Dia pergi ajar cara nak turunkan hujan. Cara turunkan hujan, cara nak berhenti turun hujan. Dalam buku pun ada. Benda la ilaha illallah syarika lah, tak ada kerja lain. Ni saya kata macam mana mufti jadi mufti. Saya kata saya ajarkan pula ada cara. Dalam tu pun ada Ustaz. Dalam doa. Kejap, bukan TV doa. Dia pergi ambil ayat surah Hud ayat 40 tu, dia pergi baca ayat 41 44, betul. Ayat tu arahan Allah Ta'ala kepada langit dan bumi. Arahan Allah, bukan arahan kamu. Itu pelik, tak masalah. Kalau ayat tu boleh pakai, dan kita boleh belajar untuk apa? Doa untuk supaya api jadi sejuk. Salah betul. Sedih. Ya. Saya pelik juga, saya kata macam mana datang benda ni. Bukan fadilatnya. Itu rekaan paling banyak dibuat, rekaan paling banyak dibuat adalah pada hadis maudhu' ni kepada apa? Kepada fadilat Al-Quran. Mana pula banyak sangat benda sesat. Dia ajar tu kan dia orang pernah cakap bagi dalil Ustaz. Memang tak ada dalil lah masalahnya. Ustaz bagi. Dia kata hormat je ulama', jangan tanya. I know somebody in Taman Tu dia buat ni. Akak sebut Taman Tu kan orang tahu lah siapa. Ni Ustaz, Pak Bukan. Jangan meminta dalam ayat. Ya. Itu arahan Allah. Bukannya Ada ni dalam ada kejap. Ni dia kata apa? Zikir alih hujan. A'udzubillahi minasyaitanir. Tak, dalam yang diajar ni tak ada satu pun ayat apa hadis Nabi. Kecuali yang bawah sekali lah, ujung tu. Okey. Dia kata membaca Al-Fatihah di hadiah para Rasulullah SAW. Ingat dalam hati meminta Allah supaya apa? Supaya satu, astaghfirullah innallaha kana tawwaba 70 kali. Kemudian kedua, ya Latif 100 kali. Ketiga, hasbunallahu wa ni'mal wakil 25 kali. La haula wala quwwata illa billah wala manja wala malja'a illa ilallah 25 kali. 5, fasayakfikahumullahu wa samiul alim 25 kali. Ustaz dia bagi kali-kali tu suruh kami cantik je. Bukan, ni bagi tahu ni. Kemudian ke-6, Rabbi yassir wa tu'assir 25 kali. Allahumma hawalaina wala alaina 25 kali. Tak tu masalah dia. Ni saya pelik.
Ni orang yang belajar mazhab Syafi'i, kalau dia buka kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, membincangkan berkenaan kunut. Ni tengok pelik, tengok pelik tau. Orang ni kata dia mazhab Syafi'i. Kami mazhab Syafi'i. Okay. Jangan kata tak ada kunut, kan? Biar kami tak semayang pun, tapi jangan kata kunut tak ada. Ini yang ada seorang ustaz kena. Okey. Tapi peliknya kunut nazilah, kunut ketika bencana. Okey, dalam mazhab lain ketika peperangan saja. Dalam mazhab Syafi'i boleh ketika musibah apa saja. Hatta hujan tak turun, hatta banjir, hatta wabak penyakit, disuruh supaya baca kunut nazilah. Soalan sekarang, dua mazhab apa? Saya nak faham tu je. Tak buat. Yang mazhab Syafi'i tak buat, kau mazhab apa? Bukan baca waktu suruh. Tak, bukan, semua waktu. Maksudnya kunut nazilah tadi dibuat ketika macam kalau mazhab lain kata ketika peperangan, mana dibunuh umat Islam sebagainya, ada yang buat. Okey, mazhab Syafi'i kata boleh untuk ketika musibah, bala, bencana dan sebagainya. Sekarang ni yang duk hantar apa 25 kali, dia mazhab mana? Saya nak faham. Ayah kata kalau mazhab, katalah ustaz yang kata, yang dia katakan so-called Wahabi ni tak beramal dengan kunut. Okey, logik lah, kita faham. Kunut subuh pun tak buat. Sekarang ni yang mengaku mazhab Syafi'i ni, dia kenapa tak buat yang imam mazhab Syafi'i ajarkan? Kenapa tiba-tiba keluar baca ini banyak kali, sekian banyak kali? Siapa dia? Ni kadang-kadang masalah bila campur tarekat dengan mazhab Syafi'i, masalah. Memang tarekat lah masalahnya. Mufti tempat yang kita kata keluarkan ajaran dia tu mazhab tarekat. Indonesia tarekat. Tak tahulah. Sekarang Malaysia banyak Syekh Indonesia datang. Tapi tak adalah pula apa Jais ke Jawi ke tangkap. Boleh tak? Setahu saya diorang tak ada tauliah. Ya, serius. Tak ada pun. Tak ada. Biasalah. Dia bukan dia. Tak payah tauliah. Tak tauliah bendanya. Kan? Itu masalah dia. Jadi macam baru ni ada siapa yang datang apa tarekat Naqsyabandi Aliyah ataupun Naqsyabandi Muhibbin, Hisham Kabani datang Malaysia. So jadi apabila dia hantar benda tu, saya hantar SMS orang buat aduan. Saya sendiri telefon ke Jais buat aduan. Pasal orang ni datang tanpa tauliah dan dia diisytiharkan sesat oleh JAKIM. Isytiharkan sesat oleh JAKIM. Okey. Kalau di Singapura dia lepas, saya faham. Sebab dia ni penasihat agama Amerika Syarikat. Yang ada sebong besar jago putih kan. Okey. Dia penasihat agama Amerika Syarikat. Dialah dahulu yang mengeluarkan apa contoh macam urge. Dia buat speech, ucapan minta Amerika serang Afghanistan. Kan dia kata kat sana ada 10,000 suicide bombers yang akan tak mati. Itu guru dia. Yang mati tu pak mentua dia, Nazim Haqqani. Okey. Ni tak habis lagi, bagi saya dengar cerita dulu. Engkang rotan dia. Okey. Saya kata kat Singapura dia boleh masuk, saya tak pelik. Sebab Singapura dia kena ikut Israel dan juga Amerika Syarikat punya arahan. So this guy is actually, dia ni panggil Islamic advisor bagi Obama. Ya? Yeah? Bukan Islamic advisor, penasihat Islam bagi kerajaan Obama ke Bush dulu ke, dia adalah advisor. This guy. Bapak dia masuk Malaysia, so itu tajuk lain. Bapak mentua? Syekh Nazim. Itu tak kisah, sama lah dua-dua tu. Tu salah dari tajuk. Di Singapura dia masuk, saya tak pelik. Pasal ada kes tadi. Di Malaysia dah diisytiharkan JAKIM, lepas lagi merayau bercakap Umar Datuk sekian, Umar Datuk Seri sekian. Iya. VIP bendanya. Mati nanti kan kena basuh juga. Tak ada siapa yang mati-mati ni kan, tak ada tanam sendiri. VIP ni apa? Malaikat tanam. Mana ada pun. Tak ada, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang sebenarnya orang takut dengan VIP tadi. Yalah. Tak ada pasal. Masa dengar je Datuk sekian, Jais pun nak pergi pun kan, macam tu. Itu je. tak boleh buat itu. Akak cakap tak boleh, tapi dia orang buat. Royalty perak memang support. Tak kisahlah, loyalty tu masalah sekarang ni tu sebab kenapa? Amanah ulama' Islam ni, amanah dia dijaga. Dia amanah. Benda ni betul, saya ada satu buku dulu. Muhammad Sururi Naif. Dia ni seorang penulis yang bagus. Dia karang buku apa? Al-Ulama wa Amanatul Kalimah. Ulama dan amanah kata-kata.
Tak boleh. Ada translation tak buku tu? Entah. Baca saya baca lah buku tu, tapi entah ada tak tidak. Tapi ini masalah dia. Dia kadang kata kat Malaysia ni, kalau dia kata tak jumpa pelik ke, tak baca buku kita hari ni. Tak, kita baca buku ni Ustaz. Dah keluar topik. Banyak masa. Okey, tak apa. Okay, jadi macam konteks kan. Dia orang kata mazhab Syafi'i, saya kata mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dah ada ajaran. Ada ajaran dalam mazhab Syafi'i untuk perkara tersebut. Anda lari ke mana? Mazhab Syafi'i mana? Contamination. Tak tahulah contamination ke tidak. Kotorkan dengan Tu masalah dia. Jadi macam-macam amalan kata 25 kali. Kenapa 25? Kenapa tak 30? Kan? Itu soalan kita tanya juga, kenapa ayat sekian, kenapa tak ayat lain? Itu masalah dia. Tanya macam tu pening dia. Hentikan hujan. Memang kita kata doa yang daripada Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami bukan kat atas kami. Sekarang ni masalah dia. Okey. Doa tu, tu ketika para sahabat Nabi dahulu kena apa hujan Dia macam ni kisah dia dalam Bukhari Muslim. Nabi tengah khutbah. Kemudian datang seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, mati dah tak nak makan, wabil dah tanaman, kan hujan tak turun, doa kepada Allah Ta'ala supaya turunkan hujan. Nabi SAW pun doa di atas mimbar. Nabi doakan. Ni Nabi entertain. Kalau benda-benda apa emergency, bercakap dengan khatib boleh. Yang duduk diam tak bercakap, nanti rosak pahala Jumaat. Kan, habis kereta parking sampai sekat sejalan raya, diam je. Bagi tahulah dengan khatib. Kena boleh cakap, benda tu dibenarkan bercakap. Nanti khatib boleh kata, ish, tak ada adab. Mana ada, Nabi SAW tak marah pun badui tadi. Dan badui tu cakap, Nabi pun layan. Nabi intent, Nabi doa. Nabi doa, sahabat yang dudukkan hadis tadi kata, seminggu hujan. Seminggu straight hujan. Lepas tu dia orang pun datang pula kali kedua. Ya Rasulullah, tenggelam dah tanaman, lemah dah ternakan, roboh rumah roboh. Pasal rumah ada tanah. Doa Allah Ta'ala supaya hentikan hujan. Lepas tu Nabi kata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami bukan kat atas kami. Yang ini, doa ni, kalau nak apply kepada keadaan contoh macam di Malaysia sebenarnya lafaz tersebut agak ni sikit sebab air daripada hulu turun yang menyebabkan banjir tadi. Memang upon them tak ni sangat. Air tu datang naik kan. Maksudnya kalau kita doa, ya Allah, sekitar kami bukan atas kami, it's the same. Faham tak? Kita punya keadaan tanah kita yang sekarang memang hujan kat hulu, kita air naik dekat hilir. So maksudnya kena doa lain, nak minta lah, sebutlah bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, turunkanlah air, Allah bagilah kami selamat. Tak payahlah timbul datangkan dengan ritual tertentu. Memang Nabi SAW suruh sekitar tadi pasal supaya jangan sampai himpak kat atas rumah mereka dan sebagainya. Pasal orang-orang Arab rumah dia tanah. Faham tak? Yang ini sekarang ni air ni kita bagi kat hulu sekalipun, tak nak atas kita kan. Tak nak kena kat kita, letih tolak ke hujung, nanti datang juga ke sini. Faham tak? Air tu turun ke sini juga. Dia nak naik juga sebenarnya. Minta sekeliling tu kita kena faham minta macam mana. So kalau lebih baik minta lah dengan bahasa Melayu sebenarnya. Dan berdoa ni tak wajib pun dengan bahasa Arab, kecuali dalam apa ibadat-ibadat khas yang tertentu yang Nabi galakkan bahasa Arab. Tapi ada pun yang lain tak ada. Doa Melayu tak boleh ke? Asal pegang nama mufti je kena buat pelik sikit dia orang. Tak payah pelik pun. Tak payah pelik. Jangan buat benda pelik. Benda yang Nabi ajar buat. Kan bahkan doa tadi tu, doa dengan nafas yang mudah. Yang kita faham, kita minta apa. Jangan minta tak tahu apa benda. Ni bunyi macam best ni. Sedap ni. Bukan macam tu. Dia Islam ini mudah. Bukan dengan cara-cara macam tu. Jadi konsep macam sekarang ni kan macam ada amalan ini keluarkan amalan itu. Yang ni kata baca ayat surah Hud tadi dan sebagainya. Yang itu kita kata benda tadi mana boleh kita kata baca ayat berkenaan apa konteks dia. Allah Ta'ala yang arahkan. Dalam kisah tersebut perkhabaran, bukan ajar cara doa. Itu perkhabaran Allah Ta'ala apa jadi. Faham tak? Macam perkhabaran Allah Ta'ala berkenaan dengan tajuk wa alanna lahul hadid, yang kami lembutkan untuk dia, itu Daud, besi. Bukan maksud disuruh kita baca banyak-banyak wa alanna lahul hadid wa alanna lahul, dan kita lembutkan besi. Itu perkhabaran, bukan doa. It's actually perkhabaran. Itu dalam Quran kan ada dua. Kisah ni perkhabaran, ada yang guidance untuk kita doa. Bentuk dia lah, macam lafaz Rabbana atina fid dunya hasanah tu, itu guidance. Ataupun doa Rabbana zalamna anfusana, itu guidance untuk kita doa. So kita boleh ambil doa tadi untuk amalkan. Atau macam doa apa ketika lapar, macam dalam Qasas Musa AS dia lapar, dia kata Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan,
Aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan, aku amat memerlukan. Aku amat memerlukan. Dia lapar. Kan? Jadi kalau kata orang tu nak ambil doa tersebut, gunakan, okey. Tapi dia tak sebut qala Rabbi, tak payah baca ayat Quran tu kan. Pasal dia nak kan, minta lah Allah Taala. Sebenarnya aku kepada apa rezeki kau aku perlukan sangat. So macam tu doa amal, tak apa. Yang lain-lain ni dia perbuatan, kita kata ayat ini untuk sekian, untuk sekian. Kalau bukan ajaran Nabi, kita telah letakkan pada ayat Quran burden, tanggungan kerja yang bukan ayat tadi buat. Contoh macam Nabi letakkan ayatul kursi untuk sekat jin daripada kacau kita. Itu Nabi ajar, itu wahyu Allah Taala. Contoh Al-Falaq dengan An-Nas untuk mengubat daripada apa? Sihir. Nabi ajar. Wahyu Allah. Bila saya kata ayat ini untuk tambah hujan, ayat ini untuk kurang hujan, ayat ini untuk sekian, kita dapat tahu mana? Nak tanya soalan tu, dapat tahu mana? Kecuali kita Nabi, dan kita boleh buat. Kalau kita bukan Nabi, siapa kita? How can kita letak pada Quran burden benda yang bukan kerja dia? Itu soalan. Bagi dia tugas. Bagi tugasan. Ayat ini untuk sekian, ayat ini untuk sekian. Ada orang kata, ada ulama dekat ni Arab dia amal dengan itu dan berlaku. Jadi kalau saya hari ni dapat RM50, pakai baju ini, pakai seluar ini, pakai kopiah ini, sebelum rumah tu minum air seteguk, kemudian ikut jalan NKVE hanya sekian, saya boleh tak bagi akak jalan yang sama? Dia dapat RM50. Sampai berhenti depan tu, turun kereta, RM50 di hadapan. Awak RM50, awak buat cara macam saya. Boleh? Tak boleh. Itu berlaku sekali lah maknanya. Macam mana? Dia berlaku sekali. Berlaku sekali bukan berulang kali. Kalau tak ada RM50 macam tu, dia tak besok buat RM50 lagi, lusa buat RM50 lagi, tulat buat RM50 lagi. Kan tak pelik ke? It's not something like that. So nobody yang faham satu benda, tidak ada siapa pegang kunci boleh paksa Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat apa dia nak. You don't hold any key. Orang yang letakkan kaedah dan kaifiat atau cara, dia sebenarnya sedang meletakkan apa? Kunci. You know? Lock. Yang pintu terbuka, tutup, nak buka macam mana? Ni cara dia. Beli kunci sekian, pergi buat sekian. Dia ajarkan step by step how to open the door. Sedangkan door tadi tak pernah ditutup pun. Tak pernah Allah Ta'ala letakkan syarat kau kena baca ayat sekian baru aku makbulkan kau. Betul tak? Ke salah? Salah saya ke salah? Kalau saya salah cakap? Betul. Maksud dia, bila akak kata dia kan, orang buat jadi, dia buat jadi. Macam mana dia buat jadi pula? Kecuali yang macam bila Nabi kata ayatul kursi, itu dia buat jadi, dia buat jadi, dia buat jadi, dia buat jadi. Sebab apa? Semua jadi. Sebab Nabi ajar. Yang ini, baca ayat sekian, hujan berhenti. Siapa ajar? Ulama ajar. Jadi ke? Jadi. Okey, dia kata jadi. Okey, dia kata jadi. Saya kata itu, kalau dia kata jadi, apa saya buat hari ni dapat sesuatu benda, saya tak boleh kata pada orang berikutnya, awak nak benda yang sama dengan saya, buat macam ni juga. Boleh akak pun pakai baju Melayu, kan? Pasal saya pakai baju Melayu, saya pakai seluar. So akak pun pakai baju Melayu, pakai seluar, kan? Lintas jalan sekian, naik kereta pukul sekian-sekian. Kita tak boleh berikan guideline macam tu. Sebab Allah Ta'ala makbulkan doa ni tanpa syarat. Allah Ta'ala give pada kita benda-benda kita minta tanpa syarat. Ustaz, boleh compare macam kita makan ubat. Saya makan baik, tapi Ustaz makan tak baik. Ya. Macam tu. Ya, ada orang tak rasa ubat. Contoh sebab doktor bagi dia antibiotik. Antibiotik A jalan yang dia. Ini tak jalan. Cuma beza dia, ada beza dia. Itu fizikal. Ini ghaibi. Faham tak? Itu yang konsep sebenar kena faham. Jadi banyak orang kata jadi. Saya kata jadi bukan syarat. Orang yang bercerita kata kalau buat sekian jadi, kalau ni dijaga negara. Ni sekarang nak buat pula dekat Taman Merdeka untuk menjaga keselamatan Malaysia. Pasal golongan tadi kata buat qasidah, buat apa benda dia buat tadi, negara akan terjaga. Yang peliknya kita kata para sahabat Nabi lagi baik daripada mereka ni, lagi mulia daripada mereka ni, ada mati kena bunuh, ada kelaparan, ada mati kena penyakit, wabak penyakit. Diorang lupa nak baca qasidah ke? Tanya soalan. Diorang lagi dekat dengan Nabi SAW, lebih baik dengan Nabi SAW. Yang ada Nabi puji dia ni, Nabi kata malaikat apa malu dengan dia. Ini syaitan lari tengok muka dia. Yang ini menjaga amanah umat ini. Nabi puji para sahabat tadi, tapi mereka tak dapat apa kita dapat. Tak pelik ke soalan?
Diorang tak ada benda tu, kita ada. Kita ada kunci yang diorang tak ada. How can? Macam mana boleh? Soalan tu je. Kasidah tu siapa yang mula? Sebab tu kumpulan ni tadi malas baca Quran. Malas baca Quran, buat qasidah. Malas belajar Quran. Malas baca Quran. Malas belajar Quran, buat qasidah. Nyanyi-nyanyi tu lah, nyanyi-nyanyi. Kenapa nak nyanyi? Kalau dia kata ada badui nyanyi, engkau badui ke? Soalan. Tak, kalau dia kata wanita hamba tadi buat dengan gendang, kenapa ikut wanita hamba tadi? Jakim pula apa tu macam Jakim sekali ni, diorang tengah buat kerja, diorang buat kerja tu kita biarkan. Yang penting sekarang kita beri atas diri kita. Kalau orang ramai tak beri sambutan, dia akan berhenti. sambutan main lagi. Itu pasal inilah. Benda tu berbayar pula tu. Nak berselawat kena bayar. Punyalah miskin orang Islam kita ni di Malaysia. Nak berselawat kena panggil orang selawat kan. Nak tu kena bayar pula. Anda boleh selawat tanpa bayar pun. Ya. Ada orang ulama pun beritahu tu salah ke apa kan. Dan ada ulama cakap dia tak dengar. Dia kata Wahabi pula. Itu masalah dia. Dia lari daripada hiburan biasa, dia buat benda. Tak, kan itu still hiburan. Nothing about that. Bukan belajar Quran, bukan belajar takwa pun. Yang orang tu cuma macam gitu. Dia hype je. Dari Islam tu percaya. Tak masalah sekarang ni. Kalau ikut gereja pun gereja ada benda tu. Tak gereja pun ada serius. Nyanyi. Itu masalah kan, macam apa orang black orang kulit hitam di Amerika Syarikat. Dia punya gereja, dia nak bagi orang datang, dia nyanyi. Selepas daripada preaching, lepas tu nyanyi, main muzik kan. Jadi dia happy. Lepas dengar kan peringatan jangan minum arak, jangan judi, jangan berzina, dia macam tu, okey, happy balik. Lepas tu keluar buat balik. Allah a'lam. Asasnya tidak ada orang boleh letakkan untuk Al-Quran untuk Al-Quran ni sebarang tugasan yang Quran tak ajar. Tu je, pegang. Kalau orang dia kata ayat sekian untuk sekian, siapa dia untuk menetapkan? Siapa dia untuk mengatakan ayat ini untuk sekian? Siapa dia? Soalan tu je balik. Kalau dia kata Nabi ajar, itu ajaran Nabi. Kalau dia kata jadi, benda yang jadi, dia tak semestinya boleh orang yang buat. Faham? Jelas? Tak baca buku langsung ini. Baik. Ini kita berhenti kat sini. Saya akan sambung kemudian, InsyaAllah minggu depan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.